Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah BYD Seal atau kita namakan sebagai BYD Anjing Laut, di mana untuk yang ini dia adalah fighter terus kepada Tesla Model 3. Yes, Tesla Model 3 dengan BYD Seal adalah fighter antara Apple to Apple. Jadi sekarang ni abang berada di Zhuhai, China, di mana kita orang berpeluang untuk datang ke sini untuk melihat dengan lebih dekat BYD Seal ini, iaitu sebuah sedan segmen D performance ataupun the third model right hand drive orang katakan BYD yang sedia ada di Malaysia. Jadi untuk video kali ini kita akan buat walk around, kita akan tengok apa yang ada dekat BYD Seal ini, dan persoalan yang lebih penting adalah antara model BYD Seal dan juga orang katakan Tesla Model 3, mana satu yang korang akan pilih. Tapi macam biasalah, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, bagi korang yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng, follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok. Pandu laju. Okay, first kalau kau bertanya pada aku, in term of the design sebenarnya bagi aku cantik gila, serius. This is not the first time aku tengok BYD Seal dekat sini, di mana sebelum ini kita pernah pergi ke BYD HQ di mana kita pernah tengok, tetapi kali ini lain sikit, di mana kali ini adalah versi right hand drive. Ini juga yang kita akan terima di Malaysia nanti. Okay, first untuk sini sekarang ni kita tak tahu lagi. Pasaran Malaysia standard B akan mau masuk beberapa spek, kita tak tahu lagi, tapi kita menjangkakan mungkin ada 3 spek yang kita namakan sebagai macam ibarat standard range, standard, long range dan juga performance, di mana untuk yang ni ini adalah versi performance, iaitu versi yang paling high spec sekali, di mana antara perbezaan ketiga-tiga ini adalah dari segi bateri, kapasiti bateri, di mana yang ini kapasiti dia adalah lebih besar. Yang ini kita cerita kejap lagi. Okay, first kita cerita dari segi design. Kita tengok dari segi lampu dia. Lampu dia kau tengok agak nipis, agak tirus. So all adalah semua LED sepenuhnya. Dan of course yang lebih menariknya adalah dari segi kau nampak ni. Dari segi dia punya lampu DRL ini, yang ini kau nampak bentuk dia macam, aku tak tahu macam mana nak cakap, tetapi ada 4 lining dekat bahagian sini. Selain daripada ada juga kemasan orang kata black piano kat sini lah. Dan of course untuk bahagian bawah kita nampak ada kemasan berwarna gelap black piano dekat bahagian sini juga. Okay? Dan untuk seterusnya untuk dia punya rim. Untuk yang ini sebenarnya untuk BYD Seal cuma datangkan dengan satu pilihan rim saja, iaitu yang ini bersaiz 19 inci. Okey, 19 inci, di mana yang ini katakan like a two tone color lebih kurang kata. Dan ini untuk bahagian tepi, dan untuk bahagian tepi dia ada juga orang katakan part of it BYD design dekat bahagian sini, ada kemasan warna gelap. Part of it juga dia menjadi kepada orang katakan aerodynamic juga. Dan lebih menariknya lah untuk bahagian pintu, di mana pintu dia sebenarnya kalau tidak dia memang tenggelam. Okey, kalau kita tekan baru dia keluar. So kiranya untuk pintu dia memang jenis yang flat. Di mana yang ini kita nampak ada kemasan chrome juga untuk bahagian sini. Alright. Dan seterusnya kita pergi ke bahagian belakang. Kalau ikutkan untuk bahagian belakang dia macam sebuah SUV berbentuk coupe sedikit. Agak cantik juga untuk design belakang, di mana kalau kau nampak very simple, macam ada like orang katakan kemasan diamond cut, dia bukan macam tu. Lampu dia buat daripada kiri sampailah ke sebelah kanan. Dan of course kalau kau nampak BYD, ada besar kemungkinan BYD Seal lepas ni dia tak akan ada tulis Build Your Dream. Kemungkinan dia akan datang dengan BYD saja. Alright. Dan seterusnya kita nampak bawah dia mesh like bahagian depan, dia ada kemasan berwarna gelap juga. Dan of course untuk yang ni untuk boot space agak luas juga, di mana dia tak perlu tekan mana-mana. Kalau nampak satu button kat sini, pop, dia akan tukar. Dia akan, so yang ni memang datangkan dengan elektrik lah, elektrik power boot, di mana bagi aku power boot dia memang besar-besar gila, agak besar gila. Nampak So kita tak nampak ada spare tayar kat sini, tapi memang bagi aku power boot dia memang besar gila. Alright. But last but not least, kalau kau perhatikan ada satu benda untuk bahagian skirting dia. Kalau kau nampak bahagian skirting ni memang nampak ada kemasan gelap, warna hitam. Tetapi kalau kau nampak macam ada design ala diamond cut. Dan in term of the dimensi, untuk memudahkan korang orang katakan membayangkan berapa besar kereta ni, sebenarnya kalau ikut dimensi sebenarnya dia dah masuk kepada sebuah segmen D punya dimension. Ataupun kalau kita letakkan membayangkan antara Tesla Model 3 dengan BYD Seal, sebenarnya design dia adalah lebih kurang saja, tetapi dia lebih besar berbanding daripada Tesla Model 3 sebenarnya. So, untuk bahagian dalaman, apabila aku cakap premium, memang look
premium walaupun dia ada DNA BYD, di mana kalau kau nampak BYD Atto 3, dia design lebih kurang sama sahaja, di mana kalau kau nampak bahagian dashboard dia all is a soft touch dan juga kemasan dia aku memang kemas gila lah. Dan of course dia ada jahitan benang warna biru dan sebagainya. Lebih penting adalah kita nampak kat sini dia macam ada design ala-ala Alcantara sikit, nampak kat sini. Dia ada design ala-ala Alcantara sikit, tapi bagi aku in terms of the dashboard dia dah nampak lah dia punya premiumness kat situ juga. Dan of course untuk skrin ni agak besar, 15.6 inci. Yang lebih penting adalah kau nampak ini adalah signature BYD. So skrin boleh menegak. So kiranya untuk tengokkan TikTok dan sebagainya boleh lagi. Dan of course yang ni dia datangkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan everything is controlled by here sebenarnya. All the aircon semua control by here. Dan of course untuk bahagian meter 10.25 inci, paparan sol all full digital juga kat bahagian situ. Dan untuk bahagian steering memang nampak lebih kurang sama macam BYD Atto 3. Dan untuk bahagian orang katakan all the pembuka tingkap semua ni nampak macam familiar sikit. Nampak macam model apa ke? Nampak macam model Mercedes lah. Okay? Memang nampak macam model Mercedes. Okay? Dan seterusnya untuk yang model ini kita datangkan dengan dua orang katakan wireless charger kat sini, dan all the gear, everything, tool semua bahagian sini. It's a kecil-kecil molek je kau nampak. Memang kecil-kecil gila dan juga premium kau nampak. Kecil gila babe. Serius babe. Dan of course yang ni memang tak ada gear lah ya. Okay? Dan walaupun yang ni adalah sebuah model EV, tetapi dia ada 3 mood yang berbeza juga, iaitu dia ada Eco, dia ada normal dan juga dia ada sport mode juga Dan of course yang ni dia ada 2 cup holder kat bahagian sini, dan bagi aku yang ni agak kemas, dan juga dia ada ambient light juga kat sini lah. Dan dia ada armrest yang agak-agak besar juga kat sini. Dan untuk bahagian seat dia macam ala-ala semi basket seat, di mana all didatangkan dengan fully leather sepenuhnya, dengan jahitan benang berwarna biru dan juga warna cream, warna orang kata grey colour warna tu. Bagi aku agak selesa dan juga agak memang premium. Memang sini premium. Okey, dan seterusnya untuk bahagian bumbung, yang ini memang didatangkan dengan bumbung panoramik sepenuhnya. Memang dia tak ada tempat tutup. So memang clear cut macam itulah. Dan juga untuk yang ni dia datangkan dengan charging Type A ada, Type C pun ada juga. Okey, dan untuk bahagian space belakang, seat sebenarnya memang sangat-sangat luas. Tapi secara overallnya dalam dia cantik. Serius cantik. Untuk bahagian depan memang tak ada enjin. Sebaliknya kalau kita buka, kau nampak dia ada space yang agak-agak besar. Yang ini nak simpan laptop, nak simpan barang-barang berharga, boleh lah. Tetapi basically untuk yang ini bateri memang didatangkan dengan 3 pilihan bateri yang berbeza. So untuk versi standard didatangkan dengan 61.44 kW dengan 203 horsepower, 310 Nm torque, dan 0 to 100 dia adalah 7.5 saat. Dan seterusnya dia adalah versi yang long range dengan 86.52 kW, 313 horsepower, 360 Nm torque, 0 to 100 5.9 saat, dan juga dia punya range boleh pergi sampai 570 km sejam. So next kita nak masuk ke dalam track pula, kita nak merasa macam mana bawa sebuah kereta elektrik yang tak ada bunyi pam di dalam track dekat Zhuhai yang ni. Okey, jom. Let's go. Okey, so sekarang ni kita akan buat 0 to 100 test. Lebih kurang panjang ni lebih kurang dalam 600 meter. Dia kata 600 meter boleh dapat dalam 100 km sejam. So kiranya 0 to 100 dia cuma 3.8 saat. Okay, kita akan cuba Alright, go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gila, cepat dia bye. Baik. Okey, pertama saya dapat lebih kurang 100.03 dan ataupun 100.04 km sejam. So kiranya dengan 600 meter daripada awal sampai ke hujung, kita boleh dapat lebih kurang dalam orang katakan 100.04. And kita menggunakan sport mode sekarang ini. Oh gila babe, G-Force dia memang kau punya G-Force. Buat 10 kali ataupun buat 4-5 kali aku muntah dah. We are driving in and out. We are driving in and out the big lane. Please remind the white line signage to not drive over it. Okay, so sekarang ni kita berada dekat dalam track Zhuhai, di mana untuk yang kita buat ini ialah versi yang paling high speed sekali lah, ataupun versi performance, di mana yang ini bateri dia menggunakan 82.56 kW, 520 horsepower dan juga 670 Nm torque, 0 to 100 3.8 saat, di mana top speed dia adalah 180 km sejam, dan full charge dia boleh pergi lebih kurang dalam 520 km
meter lebih kurang itu, which dia adalah lebih rendah berbanding daripada versi yang macam long range sikit lah lebih kurang itu lah. Well, ini adalah versi performance. So 3.8 saat 0 to 100 memang gila lah, superb. So di mana sekarang ni kita berada dalam track di mana kita nak test bagaimanakah suspension dia. Untuk depan double wishbone, belakang multi-link, aku rasa memang sedap gila lah. So of course tadi kita bawa dah tadi sekejap tadi, di mana untuk handling dia memang sedap, kecuali kita syak dari segi tayar dia. Untuk tayar aku rasa memang kena tukar sebab tayar dia agak kurang solid sedikit. Tetapi buat kereta EV lain lah. Aku rasa ini adalah pertama kali aku bawa kereta EV dalam track di mana tak ada gear. Kau tak boleh nak tukar gear, tak ada. So memang it's a one gear je. That's why lah. And then plus dengan keadaan cuaca yang agak hujan dia renyai, tetapi track dalam keadaan yang basah. Tapi aura, bersih lah. Alright, it's okay, no problem. ESC bekerja dengan bagus. Dengan bahu jalan basah, ada air bertakung dan sebagainya. Kita tak nak buat laju sangat, average 100 lebih. Tetapi top speed katanya boleh dapat dalam 160 ke 170. Kita akan try tengok macam mana. Tapi aku boleh katakan average untuk 190, 100 dalam corner tak ada masalah bagi aku. Dan of course, track Zhuhai ni bagi anda tak tahu, sebenarnya track Zhuhai ni adalah milik Malaysia under company LBS Group. Di mana track ni sepanjang 4.3 km. So macam biasa lah, dekat ni kita akan ikut racing line, in out. So of course yang ni total ada 15 corner, 10 left tak salah aku, and balance dia adalah right corner. Tapi bagi aku track yang ni Sepang lagi best lah. Serius babe, bukan aku nak puji, tapi Sepang jauh lagi best lah. Di mana track ni almost 20 tahun dan dia punya tar ni nampak dalam keadaan agak lama juga benda tu. Nothing yang mengujakan, because satu faktor hujan, second adalah likat terlalu slow. So aku tak boleh nak merasa yang ni sangat. Tapi betul lah, hujan pun aku tak boleh laju sangat lah. Tapi secara overallnya, dalam keadaan cuaca begini, dalam keadaan jalan basah begini, and with the cornering average dalam 100, 110 km, masih lagi dalam keadaan yang stabil. Top speed tadi kita dapat 160, which memang boleh pergi lagi. Kalau kita late braking, boleh dapat top speed sepenuhnya 180. I think should be not a big problem. So basically itulah antara yang aku boleh katakan the first impression untuk BYD Seal berada di China with the right hand drive. Inilah model yang akan masuk Malaysia tak lama lagi. Tapi lebih penting adalah within this one and Tesla Model 3, dia adalah apple to apple. Dia memang fight with the Tesla Model 3. Mana satu yang kau pilih. Tetapi aku rasa personally untuk handling aku kata yang ini Tesla menang dekat brand. Tetapi untuk yang ini aku rasakan handling dia jauh lagi sedap. So itulah perbezaan dia. Tapi antara brand dan juga sedap, mana satu kau pilih? Cuba komen sikit. Jadi itulah the first impression pasal BYD Seal, di mana kita memang bawa versi right hand drive. Memang rasanya lebih real lah berbanding daripada kita bawa versi left hand drive. Dan persoalan lebih penting, macam daripada awal tadi aku cakap, kompetitor terdekat ataupun pesaing terus BYD Seal ni adalah Tesla Model 3. Dan of course, harga sebenarnya yang menjadi penentu sama ada BYD Seal ni boleh dijual dengan bagus ataupun tidak. Dan kita ikutkan semenjak kehadiran Tesla di Malaysia, sebenarnya ramai ataupun banyak OEM yang tak senang duduk akibat daripada price range diorang yang agak rendah. Di mana kalau kita melihat kepada Tesla Model 3, harga dia start daripada 189,000, which bagi kita orang, tanya pada kita orang, BYD Seal tak boleh jual pada harga serendah itu. Sebab apa? Sebab because of the BYD Atto 3. BYD Atto 3 berapa harga? 170 lebih ribu. Itu adalah versi yang paling mahal. So tak mungkin dia boleh jual 170,000. So of course dia akan jamkan daripada Atto 3 kepada ini. Walaupun ini adalah dua segmen yang berbeza. Tetapi kalau kau bertanya pada aku berapakah harga, kita jangkakan BYD Seal akan dijual mungkin serendah 199,000 sampai ke 250,000 untuk versi yang ini. Aku rasa this is the first impression pasal BYD Seal ni. Macam biasalah, lepas launch kita akan buat sekali lagi, dan lepas launch kalau dapat pulang kita akan cuba bawa sekali lagi di Malaysian road, lagi proper road. Nah, ini sampai sini saja video kita pada ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan lonceng, follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok, Pandai Laju. Dan kita jumpa lagi pada masa datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.